Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Zahar. Saya mewakili kumpulan saya akan membentangkan tugasan undang-undang dalam komunikasi berkenaan dengan isu berkaitan undang-undang komunikasi, iaitu penyebaran berita palsu berkaitan dengan COVID-19. Okey, kumpulan kami terdiri daripada Cik Mustafa Helmi bin Zakaria, Hafizan bin Maksum, Nurjihan binti Abdul Ghani, Muhammad Hafiz bin Yusof dan saya sendirilah, Muhammad Faiz bin Zahar. Pertama, saya akan menerangkan tentang pengenalan berkaitan dengan COVID-19. Isu penyebaran COVID-19 merupakan satu isu yang hangat sehingga kini, di mana ianya memberi kesan dan impak negatif kepada masyarakat dan negara. Selain daripada itu, penemuan varian baru daripada mutasi COVID-19 itu sendiri amat membimbangkan, seperti varian Delta, dan yang terkini adalah varian Omicron. Yang kedua, saya akan menerangkan tentang teknologi dan berita palsu. Okey, menurut kajian SKMM pada tahun 2018, seramai 28.7 juta pengguna internet di Malaysia. Ianya bersamaan dengan 87.4% daripada jumlah penduduk di Malaysia. Okey, ini menunjukkan perkembangan teknologi mempengaruhi ketamadunan manusia. Okey, apabila terlalu ramai pengguna menggunakan internet seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya, telah menyebabkan wujudnya segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab yang menyebarkan berita palsu, khususnya berkaitan dengan COVID-19. Penyebaran berita palsu ini dilakukan demi kepentingan sendiri dan ianya memberi kesan dan impak yang negatif kepada masyarakat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Mustafa Helmi bin Cik Zakaria, nombor metrik 268317. Saya akan menerangkan tentang isu dan akta untuk menyekat penyebaran berita palsu berkenaan vaksin COVID-19 di Malaysia. Sebagaimana yang kita semua ketahui, sejak kemunculan pandemik COVID-19 di Malaysia, ribuan nyawa telah terkorban. Ini kerana virus ini dapat menjangkiti sesiapa saja dengan cepat melalui udara, sentuhan, perkongsian barangan dan lain-lain. Kita setakat ini tidak ada ubat ataupun cara yang sesuai atau terbaik untuk menyekat penyebaran pandemik COVID ini, untuk menyekat virus ini daripada menjangkiti orang lain, melainkan kuarantin selama 14 hari, penjagaan jarak 1 meter, penggunaan sanitizer dan mengamalkan langkah-langkah untuk menjaga kebersihan diri masing-masing. Jadi, kerajaan telah mengambil langkah drastik, iaitu menjalankan program vaksinisasi kepada seluruh rakyat Malaysia, bertujuan untuk meningkatkan antibodi diri masing-masing. Namun, usaha kerajaan telah ditentang oleh segelintir golongan anti-vaksin yang menuduh dan menyebarkan berita tidak benar atau fitnah berkenaan vaksin COVID-19 ini, iaitu mereka mengatakan bahawa vaksin ini mengandungi racun dan bertujuan untuk membunuh rakyat Malaysia atau manusia pada masa akan datang. Jadi, pihak berkuasa Malaysia iaitu PDRM dan SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia, telah mengambil langkah drastik bagi membendung, membantras gejala penyebaran berita palsu ini dengan menangkap dan mendakwa mereka yang terlibat ini dengan beberapa akta yang dikuatkuasakan di Malaysia, seperti akta
Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Seksyen 505 Kanun Keseksaan, Akta Hasutan 1948 dan sebagainya. Dengan adanya akta-akta dan undang-undang ini, dijangka akan dapat menjaga keharmonian dan kemakmuran rakyat Malaysia. Ini kerana program vaksinisasi yang dijalankan oleh kerajaan dilihat mampu untuk membendung jangkitan virus COVID pandemik di Malaysia. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jihan binti Abdul Ghani, nombor metrik 268574. Okey, antara faktor-faktor penyebab penularan berita palsu berkaitan COVID-19 ini ialah sikap masyarakat dan individu itu sendiri, di mana mereka berlumba-lumba menyebarkan berita palsu tanpa mempedulikan kesahihan berita tersebut. Sikap masyarakat itu sendiri yang tidak bertanggungjawab menjadi punca utama berlakunya penyebaran berita palsu, dan ia mengakibatkan kekeliruan dan ketakutan kepada masyarakat mengenai berita palsu yang disebarkan oleh mereka. Ini menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil vaksin kerana menjadi fobia dan menjadi trauma mengenai penularan berita-berita palsu ini. Selain daripada itu, ada pihak yang tidak bertanggungjawab mementingkan keuntungan menggunakan saluran media, iaitu menggunakan trafik internet sesebuah laman. Dalam hal ini, pemilik laman sesawang berikut apabila semakin ramai orang membuka laman sesawang itu, mereka akan lebih mendapatkan keuntungan lah daripada yang rakyat mengklik-klik tu kan. Contohnya, penyebaran berita palsu disebarkan melalui melalui Twitter, Facebook, di mana pihak tidak bertanggungjawab itu menunjukkan berita tajuk sensasi berkaitan COVID-19, dan masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai berita itu perlu membuka laman sesawang tersebut yang dipenuhi dengan iklan dan sebagainya. Okey, tambahan lagi, berita palsu berkaitan COVID-19 yang mungkin adalah disebabkan oleh faktor peribadi seseorang itu sendiri. Ia bertujuan untuk menyakiti dan merosakkan reputasi pihak lain yang berurusan dalam memerangi wabak COVID-19. Ia bertujuan untuk menyakiti dan merosakkan reputasi pihak lain yang berurusan dalam memerangi wabak COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizan bin Maksum, nombor metrik 268356, akan membicarakan tentang peranan akta yang terlibat yang berkaitan dengan penyebaran berita palsu semasa pandemik COVID-19. Antara akta-akta yang terlibat adalah yang pertama, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998 atau lebih dikenali sebagai SKMM. Yang keduanya adalah Akta Hasutan 1948. Yang ketiganya adalah Ordinan Darurat, ini Kuasa-Kuasa Perlu 2021, dan akhir sekali adalah Seksyen Kanun Keseksaan Seksyen 505. Akta yang pertama berkenaan dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia 1998
adalah berperanan sebagai badan yang bertanggungjawab untuk menyelia aktiviti dalam industri komunikasi dan multimedia. Okey. Peranan Suruhanjaya ini atau dikenali sebagai SKMM ini adalah yang pertama, mereka akan membuat siasatan bagi pesalah-pesalah yang menyebarkan berita palsu. Kemudian mereka akan menentukan sama ada pesalah-pesalah ini bersalah ataupun tidak melalui bukti-bukti yang dan dokumen-dokumen yang diperolehi. Yang ketiga adalah badan ini juga memberi perlindungan kepada hak pengguna, hak memegang lesen pengguna dan juga orang awam berkaitan dengan komunikasi dan multimedia. Yang keempat adalah badan ini juga berperanan mengawal aktiviti jenayah cyber yang berlaku di dalam media-media sosial atau sebutan medsos. Okey. Bagi kesalahan-kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, seseorang itu apabila disabitkan kesalahan, mereka akan dikenakan penjara tidak lebih setahun dan denda sebanyak RM50,000 Malaysia atau kedua-duanya sekali. Yang ketiganya adalah berkaitan dengan ordinan darurat, iaitu Kuasa Perlu 2021, di mana ordinan ini berperanan salah satu pengurusan mencegah penularan COVID-19, di mana surat yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri kepada anggota-anggota keselamatan, contohnya seperti polis, seperti Angkatan Tentera Malaysia, menjalankan tugas mengawal setiap pergerakan rakyat Malaysia daripada menjangkiti pandemik COVID-19. Jadi bagi mereka yang mendapati menyalahi kesalahan, melanggar peraturan pematuhan SOP, maka mereka akan dikenakan secara individunya adalah sebanyak RM10,000 Malaysia. Manakala dari segi syarikat atau pertubuhan perbadanan, mereka akan dikenakan RM50,000 jika didapati bersalah. Yang keempat adalah berkaitan dengan Akta Kanun Kesiasaan Seksyen 505. Akta ini merujuk kepada kesalahan terhadap penyebaran berita palsu dengan niat memberi kenyataan-kenyataan palsu yang mendatangkan yang boleh mendatangkan khianat awam, di mana sekiranya didapati bersalah, Akta ini memperuntukkan undang bersalah akan dikenakan penjara tidak lebih daripada 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi secara kesimpulannya, akta-akta yang disenaraikan ini adalah berperanan untuk mengawal setiap tingkah laku, setiap kesalahan-kesalahan yang melibatkan komunikasi, sama ada komunikasi multimedia, penyiaran ataupun seumpamanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hafiz bin Yusof. Sekarang saya akan memberi cadangan dan pandangan yang kami fikirkan perlu sebagai penambahbaikan untuk penguatkuasaan undang-undang bagi isu yang telah kami huraikan. Sini kami telah memberi cadangan, iaitu sebanyak 4 cadangan bagi isu ini. Yang pertama ialah penubuhan pasukan khas bagi membanteras penyebaran berita palsu berkenaan COVID-19 ini. Tujuan penyebaran pasukan khas penubuhan
pasukan khas untuk membantras penyebaran berita palsu ini bukanlah untuk menindakkan anggota awam yang lain seperti polis, SKMM. Sebaliknya, pasukan khas ini memang ditubuhkan bertujuan untuk kes yang melibatkan penyebaran berita palsu ini sahaja. Ini bermakna pasukan ini akan menjalankan penyiasatan sehinggalah kepada tangkapan orang yang melakukan penyebaran berita palsu ini. Pasukan khas ini mungkin terdiri daripada pakar daripada bidang masing-masing, seperti kalau untuk ICT kita akan ambil pakar daripada SKMM misalnya. Kalau untuk penangkapan kita akan ambil anggota polis ataupun tentera yang terlatih, dan juga mungkin anggota penyiasat yang berpengalaman daripada agensi-agensi penyiasatan kebangsaan sebagai anggota di dalam pasukan khas ini. Cadangan yang kedua ialah menambah hukuman pada penyebar berita palsu. Buat masa sekarang, hukuman bagi penyebar berita palsu ialah denda tidak lebih daripada RM50,000 atau penjara tidak kurang daripada setahun atau kedua-duanya sekali. Jadi bagi saya lah, mungkin kita boleh menambahkan jumlah denda seperti tidak kurang daripada RM200,000 ataupun penjara tidak kurang daripada 3 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Ini lebih kepada memberikan ketakutan atau memberi amaran kepada pengguna, lebih lagi kepada pengguna media sosial agar berhati-hati dalam penyebaran berita yang belum tentu sahih. Okey, yang ketiga, cadangan yang ketiga ialah menawarkan hadiah kepada pemberi maklumat penyebar berita palsu. Buat masa sekarang yang kita tahu pihak kerajaan atau pihak berkuasa tidak menawarkan hadiah kepada mana-mana pemberi maklumat penyebar berita palsu. Jadi ingin saya mencadangkan kepada kerajaan atau pihak berkuasa agar memberi motivasi dengan menawarkan hadiah untuk pemberi maklumat bagi orang yang menyebarkan berita palsu, serta menjaga keselamatan pemberi maklumat sekiranya perlu. Dan cadangan keempat yang dapat saya atau kumpulan kami lontarkan ialah memberi amaran dan peringatan tentang kesalahan penyebaran berita palsu ini. Penyebaran maklumat, amaran serta peringatan ini boleh dilaksanakan melalui medium WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter dan sebagainya. Sekarang kita pun banyak media sosial seperti yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM ataupun MC yang telah mewujudkan saluran rasmi melalui aplikasi Telegram bagi menangani isu penyebaran berita palsu ini. Ini merupakan contoh yang terbaik yang telah dilaksanakan oleh SKMM buat masa ini. Konklusinya, semua pihak termasuk pihak berwajib, kerajaan dan masyarakat Malaysia perlu memandang serius isu ini kerana penyebaran berita palsu berkaitan COVID-19 ini boleh mendatangkan kesan yang negatif kepada masyarakat dan negara. Seharusnya masyarakat Malaysia harus peka dengan setiap berita yang diterima. Perlu disemak dahulu kesahihannya sebelum memuat naik atau membuat penyebaran di laman-laman sosial. Ini adalah bagi mengelakkan berlakunya penyebaran berita tidak benar atau palsu berkaitan dengan COVID-19. Dengan slogan tak pasti jangan kongsi, dan masyarakat juga perlu mengamalkan etika dalam penggunaan teknologi berinternet bagi melahirkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera.